Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan, bertemu sekali lagi kita dalam siri yang ke-31, di mana pada kali ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang ghurur. Dan pada kali ini kita akan sebutkan pula ghurur yang menimpa golongan, satu lagi golongan ahli ilmu, iaitu golongan yang berpuas hati dengan ilmu-ilmu yang tidak penting. Kalau sebelum ini mereka yang ada ilmu-ilmu yang penting, tetapi kesilapannya dari segi amalnya. Ilmu yang penting tu dia tahu, tapi yang tak kenanya pada amalannya. Pada kali ini, kita akan berbicara tentang golongan yang ada ilmu, tetapi ilmu yang dia ada itu adalah ilmu-ilmu yang kurang penting, ataupun ilmu yang tidak penting. Sedangkan ilmu yang lebih penting, mereka tinggalkan. Dan dengan sebab itu, mereka telah terpedaya. Walaupun mereka itu tetap dipanggil sebagai ahli ilmu. Jadi kita nyatakan sebelum ini bahawa ahli ilmu itu berbagai-bagai golongan. Ahli ilmu yang terpedaya itu berbagai-bagai golongan, dan sebab-sebab mereka terpedaya juga berbagai-bagai. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan golongan yang terpedaya kerana salah pilih ilmu. Salah keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang utama, yang tidak utama dia utamakan. Maka dia telah melakukan kesilapan yang membawa kepada tertipu dia. Menyebabkan dia jadi ghurur. Jadi di sana ada kekeliruan tentang makna sebenar fiqh. Jadi kita nak bincangkan di sini bagaimana telah berlaku kekeliruan terhadap makna fiqh dan makna ilmu agama itu secara keseluruhan. Kerana pada hari ini pun kita lihat orang ramai begitu bersungguh-sungguh bila sebut tentang belajar agama, maka secara umumnya kita boleh melihat ada kesungguhan, ada permintaan. Ada permintaan yang meningkat. Di sana sini orang ramai mahu belajar agama. Orang ramai mahu kembali kepada agama. Jadi persoalannya, adakah mereka faham apa itu agama? Apakah mereka faham apa yang dimaksudkan dengan fiqh? Nak belajar apa? Belajar fiqh. Fiqh itu apa sebenarnya? Maka, kata Imam Ghazali rahimahullah, setengah daripada golongan ahli ilmu ini, mereka berpada dengan ilmu fatwa. Jadi yang dia faham dengan ilmu agama itu apa? Ilmu fatwa. Dan apa-apa yang berkaitan dengan fatwa, itu dia belajar. Itu dia cari. Yang lain daripada fatwa, dia tak minat. Dia tak ambil tahu. Dia tak ambil pusing. Jadi bila kita sebut fatwa, fatwanya tentang apa? Fatwa adalah ilmu yang bersangkutan dengan pemerintahan. Fatwa diperlukan oleh pemerintah untuk keluarkan arahan-arahan, larangan-larangan kepada masyarakat. Fatwa, melalui fatwa. Jadi ilmu fatwa ini tentang pemerintahan, tentang perbalahan, tentang selok-belok muamalat dunia yang berlaku di antara manusia untuk kepentingan manusia. Dan yang jadi masalahnya apabila mereka mengkhususkan fiqh itu dengan makna ini. Jadi bila kita sebut fiqh, yang dia faham adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum lah.
ilmu yang berkaitan dengan fatwa, ilmu yang berkaitan dengan perbalahan manusia, dan macam mana nak selesaikan perbalahan itu. Itulah fiqh, katanya. Ataupun dinamakan ilmu mazhab. Jadi ini masalahnya yang timbul apabila fiqh itu yang mana asalnya itu lebih besar, lebih menyeluruh, merangkumi kefahaman terhadap agama itu sendiri. Kefahaman terhadap agama secara keseluruhan. Itulah fiqh. Yufaqihu fid din. Kalau sebelum ini dalam Radio IKIM pun kita ada rancangan tafaqquh fid din. Itu maksud dia. Kefahaman terhadap agama. Akan tetapi makna itu telah disempitkan. Maka daripada kefahaman kepada agama dijadikan fikih itu merujuk kepada ilmu tentang hukum hakam agama semata-mata. Jadi sempit. Jadi barangkali dengan sebab kefahaman yang begitu, kefahaman yang demikian, mereka telah mencuaikan amalan zahir dan batin. Amalan zahir pun mereka cuaikan, amalan batin pun mereka cuaikan. Mereka sibuk mengeluarkan fatwa. Fatwanya untuk orang lain. Fatwa ini adalah untuk orang lain, untuk menghukumkan orang lain. Tentang amalan sendiri, tentang amalan zahir, tentang amalan batin, yang itu mereka cuaikan. Maka mereka tidak memerhatikan anggota badan mereka. Mereka tidak menjaga lidah dari mengumpat, umpamanya. Mereka tidak menjaga perut dari makanan yang haram. Mereka tidak memelihara kaki mereka daripada pergi menghadap sultan. Maknanya pergi membodek lah ni. Pergi membodek pemerintah yang zalim. Itu maksudnya. Maksud menghadap sultan ni, bukan menghadap yang perlu, menghadap yang penting, yang mustahak pun tak boleh pergi. Bukan begitu. Walaupun istilah digunakan, istilah pergi menghadap sultan. Maknanya menghadap dalam arti kata orang alim ulama yang tak ada kerja lain, tak ada tujuan yang baik, saja nak tunjukkan muka dia depan sultan. Saja nak tunjukkan mukanya depan pemerintah. Demi untuk mendapat perhatian. Menarik perhatian pemerintah. Menarik perhatian sultan. Mempengaruhi pemerintah. Untuk kepentingan diri sendiri lah ni. Jadi dia tak jaga semua itu. Daripada melakukan yang haram. Itu yang zahir. Kemudian ahli fatwa ini juga tidak mencegah hati mereka daripada sifat sombong. Daripada sifat hasad. Riak. Dan segala sifat-sifat lain yang membinasakan. Dalam Ihya disebut sebagai sifat-sifat yang dinyatakan dalam rubu' muhlikat. Sifat-sifat yang membawa kepada kebinasaan. Ataupun juga dikenali dengan nama lain, sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Daripada riak, hasad dan lain-lain. Itu pun dia tak jaga. Maka golongan yang seperti ini kita katakan mereka telah ghurur. Telah terpedaya. Dan ghururnya itu berlaku daripada dua sudut. Yang pertama dari sudut amalan. Yang kedua dari sudut ilmu. Dalam kedua-dua sudut, mereka telah ghurur. Mereka telah silap, mereka telah terpedaya. Bagaimana? Kalau kita lihat dari segi amal. Sebelum ini telah kita sebut bahawa sebab ghururnya itu adalah seumpama bandingan seorang pesakit. Macam mana mereka ini ghurur dari segi amal? Kita tengok begini. Kita bandingkan hal keadaan seorang pesakit. Dia sakit, jadi dia belajar suatu naskah perubatan. Dia sakit, jadi dia ambil peluang untuk belajar suatu naskah, satu buku
tentang ilmu perubatan. Maka dia pun mengkaji dan mengajarnya. Dia mengkaji bersungguh-sungguh sampai boleh mengajar. Nah, itu bandingannya. Sedangkan dia ni sakit. Dia ni sakit. Dan dia belajar. Tapi dia bukan amalkan apa yang dia belajar itu. Dia sibuk mengajar orang lain. Dia sibuk menghafalnya. Dia sibuk menulis. Buat segala-galanya kecuali mengamalkan ilmu itu. Sedangkan dia perlukan ilmu itu untuk mengubat sakit yang dihadapi. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah memberikan bandingan itu. Orang sakit belajar perubatan. Bila dah pandai perubatan, dia bukan mengubat sakit dia. Tapi dia pergi mengajar orang lain. Menulis pula. Dalam berbagai-bagai disiplin ilmu perubatan. Adakah sakitnya akan sembuh dengan sebab itu? Tentunya tidak. Sakitnya itu hanya sembuh bila ilmu itu diamalkan. Maka begitu juga orang yang belajar ilmu agama. Ibarat seorang yang sakit. Ibarat seorang yang sakit. Ilmu agama itu ibarat ubat kepada sakitnya. Jadi ilmu agama itu dia perlukan demi untuk mengubat penyakit yang boleh membinasakan dirinya itu. Jadi kalau dia belajar, ada mengajar, ada apa semua, tetapi dia tidak amalkan, dia samalah keadaannya dengan orang yang belajar ilmu perubatan, tetapi langsung dia tak buat ubat untuk diri dia sendiri. Ada misalan yang lebih tepat bagi menggambarkan perihal keadaan orang yang dimaksudkan ini. Misalan yang lebih tepat adalah seorang yang mengidap penyakit buasir dan bengkak paru-paru. Ini contoh. Imam Ghazali pilih contohnya. Saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin penyakit ini banyak berlaku pada zaman dia. Ataupun penyakit ini pada zaman Imam Ghazali adalah penyakit yang boleh membawa maut. Kita tak tahu. Mungkin. Mungkin pada zaman kita sakit buasir, bengkak paru-paru itu dia tidak sampai boleh membawa maut kalau dirawat. Jadi hal keadaan seorang yang mengidap sakit buasir dan bengkak paru-paru dan dia hampir mati dengan sebab sakit itu. Oleh itu dia berhajat untuk mengetahui ubat supaya dia boleh amalkannya. Lalu dia pun mempelajari ubat penyakit istihadah. Sakit dia lain. Sakit dia adalah sakit buasir. Ataupun sakit paru-paru berair. Bengkak paru-paru. Bengkak paru-paru. Dan sakit itu sudah sampai pada tahap yang serius. Jadi dia perlulah cari ubat. Akan tetapi orang ni, dia bukannya cari obat buasir. Dia pergi cari obat penyakit istihadah. Bukan cari ubat, dia belajar. Dia belajar daripada seorang yang pakar dalam menyediakan ubat penyakit istihadah. Lalu dia pun mengulang kaji ilmunya itu siang dan malam. Sedangkan dia tahu bahawasanya dia ni orang lelaki. Dia tidak mengalami haid, apatah lagi istihadah. Tapi dia berkata kepada dirinya, barangkali berlaku penyakit istihadah terhadap seorang perempuan dan dia bertanya kepadaku tentangnya. Jadi dia nak, kata orang nak bagi justifikasi terhadap susah payah dia itu. Ni berguna ni ilmu ni. Boleh jadi nanti ada orang perempuan datang nak tanya kepada aku. Tak tahu siapa-siapa. Boleh jadi orang akan datang bertanya kepada aku tentang ubat penyakit
istihadah ini. Maka aku belajar. Maka ini adalah merupakan seteruk-teruk hurur. Sakit lain, pergi cari obat lain. Dia tidak tahu apa yang menjadi keutamaan kepada dirinya. Kita sebut tadi, sakit yang dihadapi itu sakit yang kritikal. Yang dia boleh maut tiba pada bila-bila masa saja. Maka dia perlu ubat, tetapi dia pergi belajar ubat untuk sakit lain. Dengan alasan, mungkin nanti orang lain datang nak tanya, perlukan ubat yang dia belajar itu. Sedangkan keutamaannya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak selamat, dia sibuk nak menyelamatkan orang lain. Ini. Diri sendiri tak selamat. Quran pun tegur orang yang macam ni. Quran tegur. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Quran kata. Adakah engkau sibuk menyuruh orang lain berbuat baik, memberi nasihat kepada orang lain, sedangkan engkau lupa dirimu sendiri. Padahal engkau membaca kitab. Engkau baca kitab perihal keadaan orang-orang yang lalai. Perihal keadaan orang-orang yang leka daripada menyucikan dirinya. Daripada sifat-sifat yang tercela. Dan apa nasib mereka apabila sifat-sifat tercela ini menguasai diri mereka. Engkau tahu semua itu dalam kitab. Tapi engkau sibuk sibuk menasihatkan orang lain. Ini adalah bandingan orang yang sedemikian. Ilmu yang kurang penting itulah dia belajar, dan ilmu itu pun bukan untuk diamalkan. Untuk orang lain. Takut orang lain datang nak tanya. Tapi ilmu yang dia perlu untuk keselamatan dirinya, yang itu dia tak ada, yang itu dia tak ambil kisah. Jadi ini adalah seteruk-teruk gurur, tipu daya yang paling dahsyat. Maka demikianlah halnya penuntut ilmu fiqih yang malang. Kita balik kepada perbincangan ilmu fiqih tadi. Ilmu fiqih itu luas. Ilmu fiqih itu besar. Tapi pelajarnya itu sudah rosak kefahamannya. Sudah silap kefahamannya tentang mana fiqih itu. Maka malanglah nasibnya. Kenapa jadi begitu? Kenapa dia menghadkan ilmu fiqih itu kepada fatwa, pada hukum hakam? Mungkin, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan di sini. Mungkin dia telah dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia. Nafsu syahwat, hasad, sombong, riak dan segala sifat batin yang membinasakan. Kita sebutkan tadi bahawa ilmu fatwanya berkaitan dengan kuasa pemerintahan. Jadi ahli-ahli fatwa ini diperlukan oleh pemerintah. Ahli-ahli fatwa ini diperlukan oleh pemerintah bagi menasihatkan pemerintah dalam soal perundangan. Jadi kalau zaman kita sekarang ni ahli perundangan lah. Bukan mesti fatwa yang dibuat oleh mufti itu kecil lagi. Itu kecil lagi. Jadi ahli-ahli dalam bidang perundangan. Mereka yang membantu kerajaan menggubal undang-undang. Mereka yang membantu kerajaan mentafsirkan undang-undang. Melaksanakan undang-undang. Dengan tujuan untuk mengawal kemaslahatan masyarakat. Memastikan terpelihara kemaslahatan masyarakat. Jadi, orang yang menumpukan kepada ilmu ini, mungkin sebabnya, mungkin motifnya adalah kecintaan kepada dunia. Kerana kuasa pemerintahan ini adalah
daripada aspek dunia. Jadi mereka suka kepada perkara ini kerana mereka suka kepada ahli dunia. Mereka suka dengan jawatan-jawatan keduniaan yang mereka akan perolehi apabila mereka memiliki kelayakan-kelayakan ilmiah dalam bidang ini. Dalam bidang perundangan. Tetapi mereka lupa satu perkara, bahawa mungkin saja maut akan menjemputnya sebelum dia sempat bertaubat dan berbuat baik. Tak kiralah tinggi mana pangkatnya di dunia, maut tidak memilih sampai masa dia akan dijemput. Jadi adakah sempat dia bertaubat? Adakah sempat dia membersihkan dirinya daripada segala sifat-sifat yang membinasakan tadi? Silap-silap, maut akan menjemputnya dalam keadaan dia lalai. Dalam keadaan dia sibuk dengan urusan keduniaannya itu. Kalau begitulah yang berlaku, maka dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah murka terhadapnya. Dia telah tinggalkan semua itu. Dia telah tinggalkan segala ilmu yang berkaitan dengan keselamatan dirinya. Dia telah tinggalkan ilmu yang boleh membantunya menyucikan jiwanya daripada segala sifat-sifat mazmumah. Kenapa? Kerana dia sibuk dengan ilmu keduniaan. Satu juzuk daripada ilmu fiqh itu ilmu keduniaan, ilmu muamalat. Jadi kalau pada hari ini daripada ilmu fiqh tu apa? Ilmu fiqh yang glamour. Bahagian yang glamour, pengkhususan yang glamour. Yang ini berkaitan dengan Islamic finance. Kalau disebut saya bidang Islamic finance, saya bidang muamalat. Jadi semua orang akan pandang tinggi. Kerana ini bidang ini akan memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi. Apa maksud kedudukan yang tinggi? Kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Apa yang memberi kedudukan yang tinggi di sisi manusia? Gaji yang tinggi. Itu maksud dia. Kerana orang yang ada kelulusan ini akan cepat dapat tempat dalam syariah board. Di bank sana, bank sini. Jadi maka berlumba-lumbalah pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi mendaftarkan diri untuk masuk dalam bidang ini. Daripada ibu bapa lagi. Sibuk dah. Dah tengok dah apa bidang yang penting. Dan bagi dia penting itu dilihat daripada ganjaran keduniaan yang akan dia perolehi dengan sebab menguasai ilmu itu. Jadi daripada fikih kecil pada fatwa, daripada fatwa itu dikecilkan lagi kepada aspek-aspek muamalat. Finance, Islamic banking. Bunyi ringgit-ringgit semua kan. Jadi dia telah tukar. Disebut dalam kitab ini, dia tukar segala ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa itu dengan ilmu salam. Ini semua muamalat lah ni. Bay'us salam. Ilmu tentang ijarah, sewa menyewa. Zihar, li'an. Yang ni ilmu yang dipraktikkan di mahkamah syariah. Orang yang bergaduh laki bini apa semua, ini hukum hakam ni nak kena tahulah. Kemudian ilmu tentang kecederaan, dakwaan dan bukti. Ini ilmu yang berkaitan dengan jenayah. Mahkamah jenayah. Ilmu tentang haid. Kitab haid. Sedangkan dia tidak memerlukan sedikit pun daripadanya untuk dirinya sendiri sepanjang hayatnya. Itu bab-bab dalam fiqh ni banyak. Berbagai-bagai.
Tetapi dia bukan fardu. Kefarduan itu mengikut keperluan individu. Kebanyakan cabang-cabang bab-bab dalam ilmu fiqh itu adalah merupakan ilmu-ilmu yang tidak wajib. Bukan fardu ain. Tidak diperlukan oleh setiap orang. Tak tahu pun tak apa. Tak berdosa. Kecuali yang berkaitan. Yang berkaitan saja. Umpamanya seorang yang tidak memiliki unta. Dalam negara kita ni siapa yang beli unta? Kalau ada pun bawa seekor untuk dikorbankan. Bukannya dia menternak unta itu. Maka tidak wajib baginya mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan zakat unta. Kalau dia skip pun tak apa. Tahu lebih kurang pun tak apa. Tak tahu langsung pun tak apa. Akan tetapi kalau dia seorang penternak kambing. Maka pada masa itu, dia tak boleh kata, saya tak tahu kambing ni wajib zakat. Tak boleh. Maka dia wajib mengetahui. Pada masa itu jadi fardu ain. Kepadanya, segala yang berkaitan dengan penternakan kambing. Yang mana ada hukum hakam yang berkaitan dengannya. Tentang zakatnya, tentang umurnya, tentang korbannya, apa semua. Itu dia nak kena tahulah. Masa tu dah jadi fardu ain dia tentang kambing saja. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Jadi kita sebut contoh saja. Jadi fiqh tu begitu. Mengikut keperluan. Tak terdaya kita nak mengaji semua itu. Jadi kita tahu secara umum saja ini ada hukum li'an, hukum apa. Tapi detailnya itu hanya diperlukan oleh orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang tertentu. Ini tidak seluruh masa dia dan usahanya ditumpukan kepada perkara-perkara ini. Dan hukumnya tak berkenaan dengan dirinya untuk orang lain. Yang jadi lawyer lah ni. Yang jadi peguam syar'i umpamanya. Kalau zaman kita lah. Zaman Imam Ghazali tak ada syar'i tak syar'i. Sama aja. Itulah peguam lah. Orang yang jadi peguam. Orang yang jadi hakim, orang yang jadi qadhi. Sibuk hal pergaduhan antara dua orang, dua pihak. Semuanya tentang orang lain. Jadi mengaji hukum untuk apa? Untuk menghukum orang lain. Dia tak belajar hukum untuk menghukum diri sendiri. Kerana hukum tentang diri sendiri ni, ini ilmu tentang sifat-sifat batin. Ilmu inilah yang diabaikan. Sedangkan ilmu ini ilmu yang bersifat menghukum diri sendiri. Kita nak hukum bila kita belajar suatu bab itu. Kita belajar bab riak. Kita nak hukum diri kita sendiri. Aku ni riak ke tidak? Kita belajar bab takabur. Maka kita siasat diri kita sendiri. Segala ilmu itu berfungsi untuk menghukum diri sendiri. Bukan kita nak gunakan untuk menjatuhkan hukum pada orang lain. Kita sibuk dengan diri sendiri. Kenapa? Kerana kita sibuk nak menyelamatkan diri sendiri. Ini soal keselamatan diri sendiri itu yang jadi keutamaan. Jadi kalau sekiranya orang tu patut dia fikir, kalau sekiranya ada orang lain berhajat kepada ilmu-ilmu tadi, maka dia tahu dah ada orang yang dikhususkan dengan tugas itu. Mufti. Itu kerja mufti. Sudah ada mufti yang dipertanggungjawabkan menjaga perkara-perkara itu. Memang sudah dilantik oleh pemerintah. Tak payahlah kita nak berlumba-lumba dengan mufti. Mufti dah ada. Jangan kita ditipu oleh syaitan. Tanpa disedari, kita menghabiskan masa sibuk menuntut ilmu yang tidak ada kepentingannya dari segi agama. Sedangkan dia tidak tahu bahawasanya dia tidak sedar. Bahawa dia sedang menyibukkan diri dengan suatu yang sifatnya fardu kifayah. Sedangkan dia belum selesai daripada ilmu fardu ain. Dia kena ingat bahawasanya memberikan keutamaan kepada suatu yang bersifat fardu kifayah sebelum sempurna suatu tuntutan yang bersifat fardu ain
adalah merupakan suatu maksiat. Itu kita nak kena ingat. Jangan kita kata, ini semua fardu, ini semua ilmu agama. Tidak sama. Ilmu-ilmu agama itu ada darjatnya yang tertentu. Masing-masing ada darjat, ada martabatnya yang tertentu. Ada hukum yang tersendiri bagi setiap satunya. Hukum mempelajarinya. Jadi dalam soal ini, kalaulah seseorang itu mengutamakan ilmu yang bersifat fardu kifayah, padahal ilmu yang sifat fardu ain pun fail, tak lulus lagi, belum disempurnakan lagi, maka sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita yang berikutnya dalam siri-siri yang akan datang. Setakat itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.